Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, PAS ada niat terselindung bersama Kerajaan Perpaduan. Anwar Perdana Menteri nombor 1. UMNO sudah serik dengan PAS. UMNO mahu pastikan KJ tewas dalam PRN. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Jamil Hussein menetapkan tarikh 11 Julai bagi permohonan pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi membatalkan 4 tuduhan menggunakan kedudukan untuk satu suapan berjumlah RM232.5 juta bagi Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Dalam persidangan itu, Peguam Datuk Hisham Teh Pok Tek memberitahu mahkamah pihaknya akan mengemukakan hujah yang panjang dalam permohonan itu kerana ia membabitkan isu baru. Muhyiddin bagaimanapun dikecualikan daripada hadir pada prosiding namun diwakili Peguam Datuk K. Kumarendran dan Amir Hamzah Arsyad. Bekas Perdana Menteri itu memohon supaya dilepas dan dibebaskan daripada keempat-empat pertuduhan yang dikenakan terhadapnya pada 10 Mac lalu dan memohon prosiding di Mahkamah Seksyen ditangguhkan. Melalui affidavit sokongan difailkan bersama notis usul itu, beliau mendakwa 4 tuduhan adalah cacat dan tidak sah di sisi undang-undang kerana bercanggah Seksyen 152 Kanun Acara Jenayah. Katanya ia berikutan tiada mana-mana satu pun daripada tuduhan terbabit mendedahkan kesalahan di bawah Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia. Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ketika itu dan Presiden Bersatu didakwa menggunakan kedudukan beliau untuk suapan berjumlah RM232.5 juta daripada 3 syarikat iaitu Bukhari Equity Sdn Bhd, Nepturi Sdn Bhd dan Manfor Sdn Bhd serta Datuk Azam Yusof bagi parti berkenaan. Beliau dituduh melakukan perbuatan itu di Pejabat Perdana Menteri Bangunan Perdana Putra Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan di Putrajaya antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. Timbalan Ketua Wanita Pakatan Harapan Kelantan Dr. Hafizah Mustaqim mempersoalkan motif kenyataan yang dikeluarkan PAS mengenai parti itu yang didakwa diajak menyertai Kerajaan Perpaduan. Beliau mendakwa hairan dengan kenyataan berkenaan terutama ketika menghampiri pilihan raya negeri. Katanya kita pun hairan kenapa selepas pilihan raya umum ke-15 PAS mengeluarkan kenyataan begitu, apa motif mereka? Dengan Kerajaan Perpaduan yang begitu kuat, kita fikir logikkah dari segi kewajarannya? Bagaimanapun Dr. Hafizah yang juga Ketua Angkatan Wanita Amanah Negara Kelantan berkata, dalam pilihan raya negeri tidak lama lagi parti itu berharap kemenangan. Katanya kita pun nak kena sahihkan adakah betul kenyataan berkenaan. Kalau fikir secara nyata, ia seperti tidak logik. Dr. Hafizah tidak menafikan PAS merupakan pembangkang yang kuat tetapi kenyataan itu mungkin membawa persoalan kepada rakan parti PAS. Katanya apa kata rakan-rakan dalam Perikatan Nasional? Banyak persoalan yang timbul, tambahan lagi kenyataan berkenaan menjelang pilihan raya. Sebelum ini, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mendakwa ada beberapa pihak menawarkan PAS menyertai Kerajaan Perpaduan. Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi pilihan nombor 1 sebagai individu yang paling sesuai untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia ketika ini. Ini adalah dapatan dari hasil tinjauan pendapat awam yang dijalankan oleh Endeavour MGC membabitkan 1,068 responden, semua kaum dan 791 responden Melayu yang dipilih melalui persampalan rawat berstrata. Menerusi dapatan tersebut, 46% responden semua kaum dan 32% responden Melayu mahu pengerusi Pakatan Harapan itu memimpin negara untuk tempoh sekarang. Tan Sri Muhyiddin Yassin ialah pilihan kedua dengan 25% responden Melayu dan 17% responden semua kaum berpandangan bekas Perdana Menteri itu sesuai untuk menjadi Perdana Menteri. Ia diikuti dengan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Khairi Jamaluddin Abu Bakar yang memperoleh 6% daripada responden semua kaum, manakala responden Melayu masing-masing 9% memilih Ismail Sabri dan 8% Khairi. Sementara itu, PH memperoleh undian paling tinggi dengan 39% daripada responden semua kaum memilih gabungan itu sekiranya pilihan raya umum PRU diadakan esok. Barisan Nasional dan Perikatan Nasional masing-masing memperoleh 18 dan 17% undian daripada kumpulan responden tersebut. Bagaimanapun bagi responden Melayu, PN yang dianggotai Parti Pribumi Bersatu Malaysia, PAS dan Gerakan berada di kedudukan teratas dengan undian terbanyak 26% jika PRU diadakan esok. Manakala BN di tangga kedua dengan 24%, diikuti PH sebanyak 20%. Isu agama diberi keutamaan. Bagi soalan apakah pertimbangan yang paling penting untuk memilih parti yang hendak diundi, isu agama adalah paling tinggi dengan responden Melayu merekodkan 30%.
manakala semua kaum sebanyak 22%. Sementara faktor calon pula menjadi pilihan kedua dengan masing-masing responden Melayu dan semua kaum memberikan undian sebanyak 27%. Tinjauan pendapat awam itu dijalankan dari 4 hingga 18 April lalu dengan margin kesilapan keputusan adalah antara 3 dan 3.5% berdasarkan bilangan pemilihan berdaftar di Semenanjung setakat Jun 2022. Dari segi demografi, gender dan kaum, jumlah responden lelaki dan wanita masing-masing 50%, manakala kaum Melayu mewakili 62.2%, Cina 28.7%, India 8.2% dan lain-lain 0.9%. Kesemua mereka berumur antara 18 hingga 60 tahun ke atas dengan golongan yang berumur 30 hingga 39 tahun adalah paling ramai iaitu 26%. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengesahkan tiada perjumpaan rasmi di antara pemimpin parti dalam Kerajaan Perpaduan dengan PAS. Ahmad Zahid berkata tidak ada sebarang cadangan atau usaha dilakukan untuk menawarkan PAS untuk menyertai Kerajaan Perpaduan. Presiden UMNO itu menjelaskan ketika ini semua parti dalam Kerajaan Perpaduan mengutamakan kestabilan politik. Katanya perkara berkenaan tidak pernah dibincangkan dalam kalangan 19 pemimpin parti-parti yang menganggotai Kerajaan Perpaduan. Tidak juga dibincangkan dalam kalangan pengerusi gabungan parti-parti dalam Kerajaan Perpaduan. Jika ada pun yang mendakwa kononnya pertemuan dengan pemimpin atau lapisan kepimpinan berkenaan, itu kami tidak pernah menganggap satu perjumpaan rasmi. Tidak ada satu move pun dibuat ke arah itu. Hakikatnya kestabilan politik yang sedang wujud di Malaysia penting walaupun kita berbeza pendirian dan pendapat. Ia harus diraikan mengikut tata susila menangani perbezaan pendapat kalau mereka faham tentang aspek berkenaan. Dalam masa yang sama, Ahmad Zahid berkata berdasarkan pengalaman sebelum ini, tidak ada satu parti yang bekerjasama membentuk Kerajaan Perpaduan akan mempercayai PAS khususnya mengenai dakwaan yang dibuat. Katanya oleh demikian, apapun dakwaan yang dikeluarkan mana-mana pihak yang perasan mereka sangat-sangat diperlukan, mereka harus memperlihatkan dan terjemahkan menerusi perbahasan di Parlimen atau ketika akta-akta tertentu dibentangkan atau pada sidang akan datang. Saya serit dengan parti berkenaan, parti ini mereka berkahwin muta'ah dalam bidang politik. Dalam kalangan kami tidak ada yang percaya kepada mereka setelah mereka tidak mengotorkan janji dan piagam sebelum ini. Sebelum ini, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mendakwa beberapa individu daripada Kerajaan Perpaduan menawarkan parti itu menyertai Kerajaan Perpaduan. Perkara yang sama turut disuarakan oleh Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Mat. Penganalisa politik Profesor Madria Dr. Awang Azman Awang Pawi dari Akademi Pengajian Melayu di Universiti Malaya berkata sekiranya Khairi Jamaluddin Abu Bakar bertebung dengan Muhammad Hassan yang lebih mesra dengan panggilan Tok Mat di rantau di dalam pilihan raya negeri di Negeri Sembilan, beliau pasti akan kecundang. Katanya peluang Tok Mat untuk menang adalah lebih tinggi kerana beliau pemimpin kanan UMNO dan lebih dikenali di rantau berbanding dengan Khairi. Beliau memegang jawatan kanan di dalam kerajaan berbanding dengan Khairi yang tidak ada platform. Awang Azman turut menyifatkan kerjasama Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional sebagai satu kelebihan untuk Tok Mat. Katanya ia mampu meningkatkan undi di dua rantau. Ahli Sains Politik Universiti Tasmania, Australia, Profesor James Chin pula berpandangan bahawa Khairi tidak mempunyai sokongan kukuh di rantau. Katanya sokongan untuk Khairi di rantau sangat rendah. Persoalan ini diajukan ekoran dari tawaran oleh Bersatu kepada Khairi untuk bertanding di dalam pilihan raya negeri di Negeri Sembilan. Dua rantau yang kini diwakili Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan akan menyaksikan pertembungan dua tokoh terkemuka di Negeri Sembilan. Khairi walau bagaimanapun belum memberi kata putus. Khairi Jamaluddin merupakan mantan Ketua Pemuda UMNO sebelum dipecat dari UMNO. Beliau pernah menjawat jawatan menteri dalam kerajaan terdahulu. Jawatan kabinet akhirnya ialah Menteri Kesihatan. Pada masa sekarang, beliau pengacara perancangan di Hot FM dan turut terlibat di dalam rancangan Keluar Sekejap. Khairi juga rapat dengan Muhammad Hassan sewaktu dia berada di dalam UMNO dan mewakili Rembau selama 3 penggal sejak 2008. Beliau bagaimanapun tumpas di Sungai Buloh semasa pilihan raya umum ke-14. Selain menjadi orang nombor 2 UMNO, Muhammad juga Ketua Bahagian Rembau dan Ado Rantau. Beliau mewakili rantau sejak tahun 2004 dan merupakan anak tempatan rantau. Muhammad juga pernah memimpin Negeri Sembilan selama 14 tahun sejak 2004. Beliau juga memegang portfolio pertahanan di dalam kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Muhammad juga pengarah pilihan raya UMNO dan BN di dalam pilihan raya negeri yang dijadualkan akan berlangsung selepas bulan Jun. 6 negeri yang akan menyaksikan pilihan raya negeri ialah Negeri Sembilan, Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Sekian berita pagi di TV untuk hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.